Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada kawan pernah kata, kalau memang betul-betul berani, bertanggung jawab dan jantan, kalau kau buat salah, kau mesti berani mengaku. Pertama. Kedua, berani minta maaf. Ketiga, bertobat dan tak buat lagi. Ini paling penting tiga ini. Dan semua itu ada konsekuensinya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata kepada saya, dan saya setuju. Tak tahulah kamu setuju atau tidak. Kerana Tuhan itu Maha Pengampun, Dia akan mengampuni. Yang itu saya percaya. Dia akan mengampuni, tetapi ada konsekuensi. Segala perkara, segala perbuatan yang salah yang kita buat, ada konsekuensi, ada akibat, ada natijah, ada balasan yang akan diterima, tuan-tuan dan puan-puan. Mau tidak mau, suka atau tidak, dia akan dibayar dua cara. Satu, cash di dunia. Kau dapat terus cash, buat jahat dibalas terus dapat. Nah, PADAN muka badan muka. Kedua, kalau bukan cash, nanti pinjam dulu, hutang dulu, tanpa kumpul-kumpul, nanti di akhirat baru kau tahu mau masuk mana, tak tahulah. Oke, itu nasihat dia kepada saya. Tak ada kena-mengena dengan manusia-manusia yang ada di luar sana. Nah, kalau ada kena-mengena, cepat bertobat. Kalau tak ada kena-mengena, tak apa, tak kisah. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Beranikah Zahid Hamidi letak jawatan? Itulah pembuka bicara. Beranikah Zahid Hamidi letak jawatan sebagai Presiden UMNO? Kalau dia berani, okey. Tapi kalau dia tak berani, kenapa dia tak berani? Satu. Kedua, kenapa dia tak berani untuk dia kena tukar kalau dia perlu ditukar? Kan? Sebab itulah yang ditulis selalu oleh blogger-blogger yang saya pun kadang-kadang tak faham. Kenapa diorang tulis macam begitu? Okey, terbaru ini ada satu penulis yang sangat kritis dan bijak. Apabila dia tulis tentang politik, tentang huraian politik, dia luar biasa. Aku sampai, wah, ini manusia memang hebat. Pikirannya jauh ke dalam. Berbeza dengan saya, orang kampung yang hanya pandai makan nasi ayam. Kadang-kadang makan pizza, kadang-kadang makan juga di hotel Itali. Weh, kedapatan pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, daripada syahbudin.com.net. Dia kata pesanan mesra. Oi, selalu pesanan mesra ni bermaksud tak mesra. Pesanan mesra ni selalu tak mesra punyalah. Okey, apa pendapat kamu? Betul atau tidak? Pesanan mesra untuk Zahid katanya. Berhenti sajalah sebagai Presiden UMNO. Wah, oi. Pandai-pandai je kau suruh dia berhenti Tapi tak apa, kita baca dulu. 17 Mei 2022. Selain Tun Mahathir Mohamad telah menyatakan kesediaan untuk berdepan dengan Zahid Hamidi di mahkamah berhubung dakwaannya bahawa Presiden UMNO itu pernah meminta campur tangan beliau berkaitan kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Bekas Perdana Menteri itu juga bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap Zahid Hamidi. Nah, Zahid, dia saman Mahathir. Mahathir tak takut. Mahathir tunggu, boleh lawan di mahkamah. Malah Mahathir juga bukan saja nak lawan di mahkamah, tetapi Mahathir pun bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap Zahid Hamidi. Habislah. Sekarang makin bingung kita. Siapa yang betul? Kalau ikut kalau ikut perasaan yang memang tak suka dengan Tun Mahathir, memang kata Tun Mahathir salah. Tapi kalau perasaan yang tak suka dengan Zahid, kata Zahid salah. Tapi kalau saya, karena dua-dua pun saya tak benci, dua-dua pun saya okey, tidak masalah. Jawaban saya satu saja, tunggu di mahkamah. Jumpa di mahkamah, bagus. Inilah caranya. Jumpa di mahkamah, buktikan siapa betul, siapa salah. Barulah bagus. Jangan buat sembarang sumpah sana sini. Sebab itu tak dipakai di mahkamah. Dan saya pun tak percaya. Okey. Saman yang bakal dikemukakan oleh Tun Mahathir ialah berhubung
dakwaan daripada Zahid Hamidi ketika memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri di Dalam Negeri sebelum ini, yang mendakwa dia berkata bahawa nama sebenar bekas Perdana Menteri itu seperti mana yang tertera pada kad pengenalannya ialah Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Zahid Hamidi mendakwa kad pengenalan biru Tun Mahathir yang tertulis nama sedemikian dihantar oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara kepadanya. Nah, nanti saksi utama jadi pula Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Waduh, punya kait lagi lah lepas ini. Zahid mendakwa kad pengenalan menyifatkan dakwaan itu sebagai fitnah dan pembohongan daripada Zahid. Kata Tun Mahathir seterusnya mencabar Presiden UMNO itu menunjukkan bukti mengenai status dirinya yang seolah-olah menggambarkan dirinya bukan seorang Melayu. Nah, kasih keluar bukti. Okey. Jadi sama juga. Ketika Zahid saman Mahathir perlu bukti, dan Mahathir menafikan perlu bukti. Sekarang Mahathir nak saman perlu bukti. Zahid nak pertahankan pun perlu bukti. Jadi sekarang dua sama. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya jika dia tidak meminta maaf dan menarik balik fitnah itu, saya akan ambil tindakan mahkamah. Jelas Tun Mahathir. Maknanya sekarang sementara Zahid Hamidi telah menyaman Tun M dan Tun Mahathir sedia berdepan dengan saman tersebut di mahkamah, bekas Perdana Menteri itu juga bakal menyaman Zahid Hamidi. Ini baru ngam. Barulah ngam. Inilah proses yang betul. Bukan main cakap-cakap di Facebook. Apalah. Tapi buat secara undang-undang. Sementara saling saman menyaman berlaku antara Zahid Hamidi dan Tun Mahathir, Presiden UMNO itu juga turut menyaman Presiden Bersatu Mahyadin Mat Yassin. Kesian juga Tok Abah. Saman itu berkaitan dengan dakwaan Mahyadin bahawa Zahid Hamidi pernah datang berjumpa dengannya bersama timbunan fail agar campur tangan dalam kes mahkamah yang dihadapi Presiden UMNO itu. Dalam dakwaannya, Mahyadin berkata, Ahmad Zahid melawatnya semasa dia dilantik sebagai Perdana Menteri dan membawa fail bertimbun untuk diminta beliau campur tangan kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Saman Zahid Hamidi itu juga telah disambut kesediaannya oleh Mahyadin dengan pernyataan pembelaan telah pun dikemukakan kepada mahkamah. Ini baru betul. Okey. Begitu juga dengan kes saman Zahid Hamidi kepada Tun Mahathir. Pernyataan pembelaan turut telah dikemukakan dengan antara lain pengerusi pejuang itu mendakwa Zahid Hamidi telah menemuinya sebanyak 5 kali untuk melobi agar kes mahkamah yang dihadapinya digugurkan. Sementara itu, sebagaimana semua rakyat Malaysia sedia maklum, Zahid Hamidi ketika ini sedang berdepan dengan 87 hampir tak dapat bernafas. 87 pertuduhan terkumpul semuanya berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, sama ada melibatkan Yayasan Akal Budi maupun visa immigration. Dicampurkan 87 pertuduhan yang sedia ada itu dengan 2 kes samannya terhadap Tun Mahathir dan Mahyadin, serta besar kemungkinan disaman pula oleh ahli Parlimen Langkawi itu kecuali sedia berminta maaf dan menarik balik tuduhan yang pernah dibuatnya. Zahid Hamidi kini mempunyai kes mahkamah berjumlah 90 semuanya. Menang. Aku rasa dia menang lah. Dia kalahkan kami punya CM dulu. Luar biasa, 90. Adakah mana-mana presiden parti lain di Malaysia di dunia ini pernah ada ini lucu betul. Adakah mana-mana presiden parti lain di Malaysia dan di dunia ini pernah ada kes sebanyak itu? Tak ada. Aku batuk, merah terus muka. Berapa lama lagi beliau perlu mengambil masa untuk menyelesaikan semua kes jenayah dan saman sivilnya itu di mahkamah? Maka pesanan mesra untuk Zahid Hamidi, elok berhenti sajalah sebagai Presiden UMNO. Ditulis oleh Sabudin Hussein 17 Mei 2022. Sila maklum, semua ini pendapat daripada
ditulis oleh Sabudin Hussein dan tidak semestinya menggambarkan pendapat daripada admin The Twin TV. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak, dan juga pastikan kamu tekan butang notifikasi untuk dapat berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.